Baik, seterusnya kita harus memahami bagaimana surah ini boleh diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada asbabun nuzul, sebab-sebab mengapa surah ni turun pada Nabi. Begitu jugalah dengan antara surah-surah dan ayat yang lain. Bukanlah semua ayat tu ada sebab nuzul dia. Ada ayat yang tak ada sebab nuzul, ada ayat ataupun surah yang ada sebab nuzul. Jadi disebabkan Al-Kahfi ni ada sebab dia diturunkan kepada Rasulullah. Antaranya secara ringkas ialah ketika mana Rasulullah mendakwahkan Islam ini di bumi Mekah. Sejak sekian lama untuk beberapa tempoh ketika dan waktu. Dakwah baginda ini secara langsung kebanyakannya diterima oleh golongan menengah dan bawahan. Orang-orang biasa yang menerima Islam yang dibawa oleh Nabi. Golongan-golongan hamba yang menerima Islam. Golongan-golongan yang mempunyai tuan dan majikan yang beriman kepada Nabi. Selebihnya secara umum, peratusan yang besar di kalangan golongan-golongan elit. Golongan-golongan yang mempunyai pengaruh sama ada dalam pemerintahan, dalam ekonomi dan sebagainya, kebanyakan daripada mereka menentang dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Secara ringkas yang kita boleh simpulkan, sampai suatu ketika mari perasaan ragu-ragu, mari perasaan was-was di dalam hati dan jiwa mereka. Bila mereka beranggapan dengan mengatakan bahawa kalaulah selama ini Muhammad itu mendakwahkan Islam kepada kita dan kita mengambil jalan serta pendekatan menolak dakwah tersebut, menentang dakwah tersebut, melawan dakwah tersebut, dan kalau ditakdirkan berbetulan bahawa Muhammad ini adalah seorang pembohong, Muhammad ini adalah seorang pendusta, Muhammad ini adalah seorang klamer yang saja-saja mendakwa dirinya seorang nabi, dan kalau kebetulan itulah kita duk lawan dia, kita duk tolak dia, tak jadi apa-apa masalah. Memang dia duk bohong, kita tolak berbetulan, tak jadi masalah. Memang dia duk menipu, kita tolak, tak jadi masalah. Bagaimana pula sekiranya dia seorang yang benar, dia seorang yang betul, benar-benar utusan daripada Allah, Nabi dan Rasul, tiba-tiba kita ambil jalan, kita ambil pendekatan lawan dia. Kalau orang Pahang cakap tak kenal sakit tak? Kau orang Pahang tak sebut gitu. Takut saya sebut gitu, orang Kelantan lah. Jadi tak kena banyak kalau kita menolak Muhammad dalam keadaan dia sungguh-sungguh betul, dia sungguh-sungguh benar. Jadi kepastian dia nak cari lagu mana, nak cari macam mana. Pemuka-pemuka Quraisy ini mereka cukup sinonim. Apabila mereka menghadapi isu-isu permasalahan dalam bentuk ini, terutama yang melibatkan agama dan akidah serta kepercayaan pegangan mereka, mereka lebih suka merujuk kepada robbai-robbai dan pendeta-pendeta Yahudi yang berada di Yasrib pada waktu itu. Kenapa mereka suka bertanyakan isu sebegini kepada mereka? Kerana mereka cukup memuliakan golongan-golongan agamawan walaupun dianggap pegangan Yahudi itu sendiri bertentangan dengan pegangan penyembahan berhala mereka. Poin dia cukup penting, iaitu kerana golongan Yahudi ini mempunyai sumber. Apa dia? Alkitab. Jadi macam depa nak lawan Nabi, tak ada pernah seorang Nabi dan Rasul pun turun pada mereka. Kalaulah kata sebelum ni dah ada Nabi yang pernah turun pada mereka, datang pada mereka dan kepada Nabi tersebut diturunkan kitab oleh Allah, pasti mereka tidak akan merujuk kepada robbai Yahudi. Sebab mereka dah ada manual, mereka dah ada petunjuk untuk membahaskan isu itu. Tetapi disebabkan di sini mereka zero dan sifar tentang kitab,
maka mereka merujuk kepada golongan Yahudi. Kerana satu lagi golongan Yahudi sudah cukup terkenal dengan datangnya dan turunnya Nabi-Nabi dan Rasul di kalangan mereka, Bani Israel sebelum ini. Jadi cadangan mereka ialah menghantar 2 orang duta, menghantar 2 orang utusan yang mereka rasa paling layak, paling berkemahiran untuk menggalas tugas ini. 2 orang ni akan dihantar kepada Rabbah Yahudi, minta persetujuan, minta kesepakatan, minta nasihat daripada mereka bagaimana nak menyelesaikan kekusutan masalah ni, iaitu Muhammad ni benar-benar seorang Nabi dan Rasul ataupun sebaliknya. Maka dalam riwayat, siapakah 2 orang yang diutus? Pertama ialah Nadar bin Haris dan yang kedua ialah Uqbah bin Abi Mu'is. Siapa Nadar bin Haris? Nama penuh dia Nadar bin Haris bin Alqamah bin Kalada bin Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Baik, kalau tengok di sini Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dia akan sampai pada jaluran yang sama, pada moyang Nabi yang bernama Qusay. Cuma saya takut silap faham bila jaluran salasilah pada Nadar ada Abdul Manaf, jaluran salasilah Nabi pun ada Abdul Manaf. Abdul Manaf pada salasilah Nabi bukanlah orang yang sama, bukan Abdul Manaf yang sama dengan jaluran Nadar bin Haris. Okey. Walaupun sama-sama bin Qusay. Sebab jaluran Nabi Abdul Manaf bin Qusay. Jaluran Nadar bin Haris Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Ada Abdiddar sebelum Qusay. Kerana Abdul Manaf Nabi dengan Abdiddar Qusay itu adik-beradik, dua-dua anak Qusay. Anak Qusay ada 3. Abdul Manaf bin Qusay, Abdiddar bin Qusay, Abdul Uzza bin Qusay. Jadi Nabi Muhammad lalu ko Abdul Manaf bin Qusay. Kalau kawan ni tadi lalu Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Jadi Abdul Manaf Nabi itu pak saudara kepada Abdul Manaf Nadar bin Haris. Takut sebab ada nama Abdul Manaf, pasal apa ada ni tertonggak satu jalan ke Qusay, hak ni Abdul Manaf bin Qusay terus. Jadi automatik Abdul Manaf yang Rasulullah ni pak saudara kepada Abdul Manaf yang kedua. Jadi Abdul Manaf Nadar bin Haris ni dia akan jadi sepupu dengan Hashim lah. Kau tak nampak lagi? Sebab Hashim bin Abdul Manaf. Hak ni Abdul Manaf bin Abdiddar. Abdul Manaf dengan Abdiddar adik-beradik. Jalur Nabi Hashim dengan Abdul Manaf tu akan jadi sepupu. Jadi belah ni hak Abdul Manaf Kalada. Dia akan jadi 2 pupu dengan Abdul Muttalib. Abdullah akan jadi 3 pupu dengan Alqamah. Dan Nabi akan jadi 4 pupu dengan bapak dia Haris. Jadi dia ni anak 4 pupu Nabi. Kau pening dah? Anak 4 pupu. Kalau sini dia tak sebut dah, biasa kan? Orang Kelantan dia sebut waris adalah. Dia terik pun 2 pupu. Ni sepupu hang, ni 2 pupu hang, 3 pupu pun orang tua jarang nak sebut. 3 pupu, 4 pupu dia sebut waris dah. Anak beranak kita. Itulah kedudukan Nadar bin Haris. Siapa dia ni? Dia salah seorang antara golongan elit, golongan yang berilmu luas, berwawasan besar. Dia ni seorang businessman yang banyak tugas dia ni bukan di Mekah, tapi menguruskan perdagangan dan perniagaan bisnes dia di luar, terutama di Hirah. Sejarah merakamkan kepada kita Hirah ni adalah kota besar, satu kota yang berada di bawah jajahan Parsi pada ketika itu, dan dia banyak berada di sana berhubungan dengan pembesar-pembesar dan golongan ilmuwan di sana.
Jadi bila Nadar bin Harith duduk di sana, dia banyaklah hikayat-hikayat, cerita-cerita dongeng orang-orang Parsi, hikayat-hikayat raja Parsi seperti Ispandiar dan sebagainya. Jadi bila timbul ni deriam musangkingnya ni. Orang sandah jangan makan banyak dia, nanti lekat tekak. Lekat sungguh ni. Baik, bila timbul cerita Nabi Muhammad dia balik ke Mekah, apa yang dia buat? Jadi dia ni akan sailang kisah-kisah yang dibawa oleh Nabi menerusi ayat-ayat Al-Quran dengan cerita dan ilmu yang dia ambil daripada Hirah tu. Contoh bila Rasulullah nak berdakwah, Rasulullah jumpa dengan individu-individu tertentu, Rasulullah tegur mereka, Rasulullah cerita pasal ayat-ayat Al-Quran yang turun pada baginda. Dan bila Rasulullah meninggalkan golongan tadi, maka dia akan pi pula. Dia akan pi sailang golongan tadi. Muhammad cerita pasal apa tadi kat hang? Muhammad cerita kat kami macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia pun gunalah cerita dia ambil daripada Hirah tu. Cerita-cerita legenda, cerita-cerita dongeng biasa lebih powerful dan fantastik daripada cerita-cerita ayat-ayat Al-Quran. Jadi habis dia cerita, dia akan tanya, antara cerita Muhammad dengan cerita aku ni, mana lagi best? Mana lagi sedap? Mana lagi seronok untuk didengar? Dan ada kelanjutan daripada tu, dia upah dengan mewujudkan kemah-kemah. Dia panggil penyanyi-penyanyi, penari-penari untuk menarik perhatian mereka lalu meninggalkan dakwah Nabi. Walaupun sebelum ni pernah dengar dakwah Nabi, lepas tu malam tu panggil pergi tempat gelek, pergi tempat menyanyi, pergi tempat bersyair. Itulah. Tu Nadar bin Harith. Lebih kurang nak kenal tuan.